Maka dimanfaatkan pertemuan pada malam ini dengan kita mengambil sebanyak-banyak pengajaran iktibar daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ulama mentafsirkan, mengeluarkan iktibar dan tadabbur daripada persoalan berkaitan dengan umur. Ya, hakikatnya tuan-tuan dan sekalian, hatta pada umur yang berlalu, pada setiap nafas dan detik masa yang berjalan itu bahkan ada barakah di dalamnya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sidang tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini, malaikat yang mulia, dengan dipanjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan rezeki-rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan, masih dipinjamkan kepada kita. Termasuklah satu daripada nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat istiqamah, pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat sama-sama kita berpanjangan dalam ketaatan. Terus dapat kita mengimarahkan, menyahut seruan dan panggilan Allah untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan pastinya tuan-tuan dan puan sekalian ada kesibukan, ada urusan, ada perkara-perkara dunia yang belum selesai, yang sentiasa ada dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah kita mengadakan masa, mengadakan peluang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dimanfaatkan pertemuan pada malam ini dengan kita mengambil sebanyak-banyak pengajaran iktibar daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana ulama mentafsirkan, mengeluarkan iktibar dan tadabbur daripada persoalan berkaitan dengan umur. Ya, hakikatnya tuan-tuan dan sekalian,
hatta pada umur yang berlalu, pada setiap nafas dan detik masa yang berjalan itu bahkan ada barakah di dalamnya. Dan tidak hanya semata-mata keberkatan itu hanya melibatkan rezeki, melibatkan pendapatan, income dan seumpamanya. Dan menarik tuan-tuan dan puan sekalian, umur ini ada beberapa tanda aras, benchmark yang diletakkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya, ia bahkan terpakai, masih dikira sebagai tanda aras yang penting walaupun di zaman kita ini dah berlangsung ribuan tahun semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita akan lihat pada malam ni betapa penting dan betapa signifikannya salah satu daripada umur kita, iaitu 40 tahun, yang ia sehingga disebutkan sendiri oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Muslimin muslimat sekalian, barakah pada umur dan besarnya 40 tahun ini dirakamkan Allah dalam ayat 15 surah Al-Ahqaf, juzuk yang ke-26. Ataupun Quran yang biasa, tuan-tuan, Quran kita tu semuka-semuka tu boleh lihat terus muka surat yang ke-504. Untuk betul-betul kita hargai apa yang telah diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh Allah Taala kepada kita, bukan sekadar Allah sebut 40 umur yang penting. Adanya waktu-waktu yang sangat besar dalam usia kita. Bahkan ayat ini tuan-tuan dan puan, kalau siapa yang dapat lihat sama-sama, Allah sehingga mengajarkan apa doa yang nak dibaca. Apa benda yang boleh kita minta kepada Allah Ta'ala, terutamanya ketika mencapai usia yang besar ini. Dan saya yakin sebahagian besar kita dah mencapai usia tersebut, iaitu 40 dan ke atas. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang diertikan sebagai barakah. Ataupun kita melayukan jadi perkataan berkat, keberkatan, diberkati dan seumpamanya. Dia ada tarif. Bukan mata-mata istilah nak bagi nampak Islamik, kan, nak bagi nampak lebih beragama. Duduklah manjang insya-Allah sana, insya-Allah sini, alhamdulillah sana, alhamdulillah sini. Tapi dalam masa yang sama tidak ada perhayatannya dalam urusan kehidupan. Maka barakah pun sama, tuan-tuan sekalian, dia ditarifkan ulama cara mudahnya disebut sebagai ziyadatun fil khair. Keberkatan itu disebutkan sebagai apa-apa yang berbentuk penambahan. Nah, ziyadah ni maksudnya improvement, peningkatan, penambahan. Tapi mestilah ia berunsurkan perkara yang syar'i, menepati agama. Tidak bercanggah dengan perkara-perkara yang dilarang, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka biasa kita kaitkan berkat ini dengan rezeki. Justru sebagai contoh, tuan-tuan, apa kan yang dikatakan rezeki berkat? Bertambah. Yang kita lihat memanglah kan, bertambah itulah yang kita harapkan. Lebih daripada apa yang biasa. Wish, berkat ni Ustaz. Hakikatnya barakah ditarifkan sebagai pertambahan itu mestilah pada benda-benda yang baik. Perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syariat. Kalau rezeki, income, mestilah yang bertambah itu sesuatu yang halal. Bukan kata haram tuan, bahkan syubhah pun tidak. Kerana yang dikatakan barakah mestilah sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tuan-tuan puan, untuk yang hadir ini, baik tuan-tuan puan sendiri, baik keluarga kita, anak beranak, kalau ada lah yang pada pekerjaan hariannya mencari rezeki itulah berniaga, ingatkan mereka. Jangan haja yang dikejar itu hanyalah lebih. Dan jangan haja yang dikejar itu adalah bertambah-tambah-tambah. Tapi pastikan lebih yang diberkati, bertambah yang tidak bercanggah dengan syariat. Kerana ada juga di sana pertambahan, tapi pertambahan yang dimurkai Allah SWT. Bertambah dengan cara apa? Tak bayar duit orang. Bertambah dengan cara apa? Dengan cara menipu orang punya pembayaran
duit dan sebagainya. Banyak tuan, kalau zaman kita kan adanya istilah COD, beli barang dalam keadaan bayar ketika di lokasi, dalam masa yang sama tak sampai-sampai. Ataupun penipuan yang berusulkan transfer online, dah transfer dalam masa yang sama barangnya tak ada. Dan itulah contoh-contoh yang boleh kita sebut. Kejarkanlah rezeki yang bukan hanya bertambah, tapi bertambah dengan ke perkara-perkara yang baik. Muslimin muslimat rahimakumullah, maka bila ditarifkan barakah adalah pertambahan yang baik. Bagaimana pula bila melibatkan umur? Macam mana Ustaz nak kata umur tu diberkati bertambah, walhal ajal kita pun tak tahu bila. Macam mana dengan mereka yang ajalnya tak panjang, umur tak panjang, ajal sampai dulu nampak sikit lah. Inilah kita akan lihat tuan-tuan sekalian, barakah pada umur, ia melibatkan hasil pada apa yang kita usahakan dalam kehidupan. Melibatkan umur bukan mata-mata figure umur tu. 60, 70. Dikira berkat automatik bila meninggal lambat. Itu bukan ta'rifan yang betul kalau melibatkan umur. So panjang-panjang umur maka berkatlah dia. Macam mana nak kira kalau umur berkat panjang tapi dalam masa yang lama tidak ada ibadahnya. Orang yang begitulah sihat panjang umur tapi tak nampak muka je di masjid. Baik waktu muda sampai ke dah berusia tak sampai dia ke rumah Allah. Maka melibatkan umur tuan-tuan sekalian, barakah pada usia bukanlah melibatkan berapa umurnya. 60, 70, 50. Tapi apakah yang terhasil daripada umur tersebut? Dan inilah contoh yang banyak kita boleh lihat daripada ilmuwan Islam. Para ulama yang sebahagiannya usianya tidaklah panjang. Tapi sebaliknya Masya Allah, hasil yang mereka tinggalkan terlalu hebat, luar biasa. Ini yang kita sebutkan sebagai barakah pada usia. Hasil yang ditinggalkan sangat banyak. Dua contoh saya kongsi kata-kata ulama besar dalam mazhab kita. Pertamanya imam kita sendiri, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Antara ulama yang senang untuk kita ingat umurnya berapa. Kerana riwayat menyebutkan beliau diputerakan pada tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah maksudnya beliau diputerakan tidaklah jauh sangat dengan zaman Nabi SAW. Sebab Nabi wafat tahun 10 ataupun tahun 11 Hijrah. Dalam macam sama, macam mana kita kata beliau antara contoh ulama yang diberkati umurnya. Hasil banyak. Sampai jadi mazhab, ada aliran fiqah tersendiri. Kerana beliau ditakdirkan Allah Ta'ala wafat meninggal dunia pada usia ataupun pada tahun 204 Hijrah. Lahirnya 150, meninggalnya 204. Jadi contoh umpan boleh congak sendiri pun. Maksudnya usia beliau lebih kurang 54 tahun. Dan jangan lupa tuan-tuan sekalian, perkiraan hijrah, dia punya hari itu lebih sikit, makanya jalan dia lebih cepat. Jadi kalau kita buat letak sebelah-sebelah kan, kalender masih itu hari dia lagi banyak, maka tahun dia lambat sikit. Maka 54 umur Imam Syafi'i rahimahullah, cara mudahnya tidak betul-betul 54 kalau ikut perkiraan kita. Tahun Masihi dia jalan tu lambat sikit sebenarnya. Kalau nak congak tuan lebih kurang beza hari tahun Hijrah tahun Masihi 10 hari lebih kurang. 10 hari tahun Hijrah tu sikit dibandingkan dengan tahun Masihi. Maka perjalanan ni pun lebih cepat sikit. Itu tuan-tuan sekalian, apa yang kita katakan barakah, begitulah Allah Ta'ala mentakdirkan pada usia tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan ilmu yang luar biasa. Murid-murid yang sangat hebat, bahkan ada aliran tersendiri. Beliau sendiri di antara ulama yang mencapai taraf mujtahid mutlak. Taraf yang zaman kita tak ada contoh. Walaupun zaman sekarang secara logiknya nak jadi alim tu lagi senang. Salah satu mudah jadi alim zaman sekarang kerana ilmu tu tinggal enter aja. Bukan kata buka muka surat dah. Buka muka surat tu tahun 80-an, 70-an dulu. Sekarang ni bahkan enter aja.
Maka secara logik lebih mudah untuk menjadi alim. Kenapa? Tak perlu bersusah payah bermusafir. Zaman dulu tuan nak boleh dapat satu hadis pun jenuh musafir. Imam Syafi'i rahimahullah pun dalam setengah riwayat sebut punca beliau meninggal muda ni 54 dan meninggal. Salah satunya kerana beliau tersangat kuat bermusafir. Sehingga di hujung hayatnya beliau ditimpa dengan sakit buasir yang teruk. Sampai tengah-tengah mengajar, bila dia bangun selesai pengajiannya nampak darah di jubahnya. Itu buasir Imam Syafi'i sehingga akhirnya beliau wafat meninggal pada usia 54 tahun. Kenapa tu sampai jadi buasir tu? Kerana kuat musafirnya. Imam Syafi'i tahu kalau siapa rajin cubalah kira berapa jarak dia tempuh sepanjang hidupnya. Lahir di Palestin. Kemudian baru berapa tahun, baru 2 tahun lebih kurang dah sampai ke Mekah. Palestin ke Mekah dah cubalah ukur kan. Google Map tu ada, cuba buka. Daripada Mekah pula pergi Yaman mengaji. Yaman pun jauh. Zaman kita dan Yaman dah negara lain dah. Daripada Yaman patah balik ke Mekah. Itu yang jadi mufti waktu usia muda tu. Daripada Mekah pergi Madinah pula jumpa Imam Malik. Pengajar mazhab Maliki itu adalah guru Imam Syafi'i. Daripada Madinah tak puas hati lagi. Daripada Madinah pergi pula ke Iraq. Masya Allah. Tan Iraq pun jauh. Iraq kalau zaman kita ni dah hujung Arab dah. Dan tuan-tuan yang sempat, yang ingat dulunya pernah ada kan perang Iran-Iraq tu. Dikirakan antara Arab dan bukan Arab kerana Iran tu dah bukan Arab dah. Sampai ke Iraq beliau bertemu pula dengan Imam Ahmad, pengasas kepada mazhab Hambali. Pengasas mazhab Hambali pula murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian daripada Iraq Masya Allah pergi pula ke Mesir. Mesir zaman kita dan dah bukan Asia dah. Bayangkanlah walaupun Mesir negara Arab tapi dari segi benua dia dah dikira benua Afrika. Dan di sanalah beliau meninggal dunia, makamnya di Kahirah. Di masjid yang juga namanya Masjid Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita kira dan Allah Alam tak tahu berapa ribu kilometer tu. Perjalanan beliau menuntut ilmu sangat kuat beliau bermusafir. Maka itu yang kita sebutkan tadi tuan, yang berlaku zaman kita terbalik. Lagi mudah ilmu dapat, lagi tak payah nak musafir jauh-jauh, tak payah nak pergi sana sini menuntut ilmu, lagi tak berapa nak alim kita. Dikarenakan bila sesuatu itu lebih mudah diperolehi, maka kita pun kurang menghargainya. Bila senang Google kan, akhirnya kita tak ada kemahuan yang tinggi untuk menghafal. Kan semua Google belaka, semua search belaka. Sekarang ada trend. Saya harapkan tak berlaku di sini tuan. Trend yang mengejutkan juga para guru-guru tahfiz. Bila mana sekarang menjak Covid kebelakangan ni imam tarawih kita yang asalnya dijemput Imam Hafiz itu untuk memimpin bacaan solat tarawih lah kan. Jadi kita harapkan bacaannya panjang sikit, lain sikit apa semua. Sekali imam tahfiz pun sekarang dah banyak dah. Di sana sini ketika jadi imam tarawih pun buka Quran juga. Yang makmum pun heran yang banyak kan. Lah imam tahfiz kita jemput sebulan jadi imam, dia buka Quran juga. Alah sama macam imam kita pun. Ini trend dan saya ni pun jadi kejutan jugalah. Bila melihat kan begitu pula gaya imam tahfiz kita mutakhir ini yang memimpin solat tarawih bukan habis khatam pun dalam solat tarawih tu. Dia baca ayat pilihan je kan. Pun buka Quran. Ini keadaan-keadaan yang kita lihat kemudahan dan segala apa yang ada dalam kita ini menyebabkan kemahuan yang tinggi itu hilang. Kesungguhan itu tidak berlaku seperti generasi terdahulu. Muslimin muslimat rahmatullah. Itu contoh pertama seorang tokoh yang tidaklah usianya panjang. 54 kan. Saya yakin untuk ukuran kita jemaah Al-Falah ni pun terperanjat lah kita dengar. Ui haji itu meninggal lah. Berapa tahun kita nak pencin. Meninggal dah dia. Daripada kita pun dikira usia yang muda. Dalam majlis agama diberkati umurnya Masya Allah dengan hasil yang luar biasa. Bahkan pengasas kepada salah satu mazhab yang 4, iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian juga seorang imam yang besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab beliau lah yang dijadikan silibus ataupun dijadikan kitab hadis
dibaca dan dibincangkan di sekolah-sekolah. Kan itu kita ingat jadi isu juga hadis 40 dibacakan di sekolah-sekolah. Ia adalah kitab yang dikarang, disusun, dihimpunkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pun sama, diberkati umurnya Masya Allah. Kitab beliau tuan jangan kata kita nak baca. Saya di Mesir dulu bahkan tak mampu nak beli semua pun. Nak beli pun tak mampu. Apa yang beliau tinggalkan sangat banyak. Dan nak baca, nak khatamkan jauh sekali lah. Itulah Imam An-Nawawi rahimahullah. Diberkati umurnya, ditinggalkan ilmu yang sangat banyak. Walhal beliau meninggal dunia pada usia 45 tahun. 45 tahun dan zaman kita budak baru nak besar kan. Kat tadika pun ada lagi ayah meninggal lah. Itulah Imam An-Nawawi rahimahullah. Barakah umurnya pada usia begitu. Beliau meninggalkan ilmu yang sangatlah hebat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka itu yang kita lihat. Mudah-mudahan pada apa yang ada pada diri kita ini dimanfaatkan sebaiknya dengan apa yang kita tinggalkan. Ya, jangan semata-mata kejarkan sihat, kejarkan umur panjang, kejarkan usia yang lebih. Tapi hasil tak ada. Ya, tak ada pengisian je. Untuk memenuhkan hayat usia itu dengan amalan dan ibadah. Justru apa yang disebutkan Allah dalam ayat 15 surah Al-Kahf ini, satu benchmark yang sangat menarik. 40 adalah usia yang penting. Mudah-mudahan tuan-tuan mula daripada malam ini, tolong ada, tolong jangan ada lagi di kalangan kita yang mengaitkannya dengan pakar motivasi. Orang putih kata. Sebab dia jadi pepatah orang putih pun. Sebab saya pernah baca orang forward. Kononnya 40 ni macam usia bermula semula. Kan? Jadi lain pada orang lah. Jadi pelik-pelik lah. Baru nak start balik. Sampai kononnya pepatah tu daripada barat. Ya hakikatnya tuan-tuan sekalian, 40 usia yang besar dan penting daripada Al-Quran. Allahu'alam, tentang orang putih pun ambil daripada Quran. Kalau tuan-tuan ada baca pakar motivasi kata tentang dia yang ambil daripada Quran. Inilah kata Allah dalam firman-Nya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Qala. Allah sayang sungguh pada kita dan bukan Allah sebut je. Usia 40 ni penting. Allah ajar doa yang panjang. Kalau sempat kita akan lihat doa yang panjang ini. Dan sangat baik tuan-tuan, mula daripada malam cubalah adakan masa untuk baca. Doa yang sangat berharga. Yang bukan diamal, diajar. Bukan yang mengajarkan ni ulama, bukan yang mengajarkannya tuan guru, maulana dan seumpamanya, tapi Allah ni mengajarkan kita apakah doa yang sangat baik untuk diamalkan bagi mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas. Isu sekarang nak amal ke tidak aja. Kan isu sekarang kita nak appreciate ke tidak aja. Doa yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum doa itu Allah sebut dalam firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu. Sehinggalah bila seorang itu mencapai asyuddah. Asyuddahu, kalau kita lihat perbahasan yang dibawakan dalam tafsir, antaranya saya nukilkan pendapat Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Disebutkan bahawasanya asyuddahu ni sebagai qawiyah wa syabbah. Sempurna kekuatan. Asyuddahu kalau bahasa kita bolehlah kita sebut kematangan, kedewasaan, ataupun kalau kata fizikal tu kan, kekuatan fizikal yang sempurna. Kalau ekonomi apa tuan? Dari ekonomi kita sebutkan stabil income-nya. Memang logiknya pun gitu. Umur 20-an, umur baru nak apply sana, apply sini. Umur 30-an, umur meningkat. Ini kalau kerja swasta kan, kerja swasta bolehlah melompat-lompat ni. Pergi sana, ambil offer sini, terima offer sana. Usia 40 dan ke atas biasanya dah mencapai pangkat tertentu dalam organisasi. 40 ke atas selalu dah jadi dah. Paling-paling pun bos itu, bos ini. Kalau di sebagai tempat organisasi, cepat naiknya. Kalau dalam kerajaan pun ada beberapa jawatan-jawatan yang laju. Bawa 40 lebih, dah grade berapa dah? Grade 50 lebih dah. Ya Allah, umur dia berapa?
Itu kita dan pada usia 40 dan ke atas, secara ekonominya pun ada kestabilan. Yang disebut Allah dengan lafaz asyuddah. Kematangannya, kedewasaannya, kesempurnaan pada kekuatannya. Bilakah sampai ini? Benchmark dia apa? Wa balagha arba'ina sanah. Dan pada ketika dia mencapai usianya 40 tahun. Arba'ina tuan-tuan, daripada asal arba'atun. Ini anak cucu kita pun tahu. Wahidun, isnani, salah satun, arba'atun. Ya, 1, 2, 3, 4. Arba'atun 4, arba'ina 40. 40 tahun inilah ukuran yang diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur ni tuan-tuan, dia salah satu daripada i'jaz juga. I'jaznya maksudnya kehebatan ilmiah. Yang kalau 40 ni Allah sebut dalam Quran. Baliknya kalau usia kanak-kanak, ada beberapa umur penting. Saya sebut sikit tuan-tuan. Badah kita alang-alang sebut tentang umur ni. Usia penting melibatkan usia kanak-kanak disebut dalam hadis. Ini pun hebat juga. Bayangkan dah sampai zaman kita ni. Zaman dah canggih moden ni pun kita masih pakai benchmark tanda arah yang Nabi letak. Iaitu umur 7 dan umur 10. 7 dan 10 dan penting umur ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam perbahasan berkaitan mengajar anak solat. Hadis ni saya yakin tuan-tuan kalau tak hafal pun mesti selalu dengar. Ajarkan anak solat umur 7 tahun. Dah boleh diambil tindakan kalau dia tak semayang juga pada usia 10. 7 dan 10 dan yang Nabi sebut tu, bayangkan sampai sekarang masih dikira umur penting. Di Malaysia ini bahkan itulah usia bermulanya pendidikan secara formal ataupun kita kata darjah 1. Agak-agak tuan kalau tanya kementerian kan. Kau adalah tuan-tuan orang kuat kementerian ke, boleh tanya sesiapa kan, cuma tanya tu. Kenapa 7 tahun kat darjah 1? Kan mengapa bukan 6 tahun ke 8 tahun ke? Adalah mungkin jawapan kan. Oh ni bukan apa, ni PBB punya peraturan. 7 tahun darjah 1 ni memang standard international kan. Macam-macam lah jawapannya. Tapi jangan lupa, 7 tahun adalah ukuran untuk mendidik anak ia daripada Nabi. Daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bolehlah kita nak kata itu, kata ini. Tapi jangan terlupa, ia berpaksikan agama juga. Pentingnya umur 7 tahun. Itu nak kata dan Nabi, di zaman yang waktu itu belum ada lagi. Zaman Nabi SAW tak ada. Baik pedagogi, baik fakulti pendidikan, universiti pendidikan, tak ada zaman Nabi itu. Tapi itulah antara kehebatan Nabi SAW, menyebutkan sesuatu yang berpanjangan kehebatannya. Itu 7 tahun. Sampai sekarang orang masih pegang lagi umur yang penting untuk mulakan ajar anak-anak. Yang sebenarnya Nabi duduk letak tu, 7 tahun. 10 tahun bersama. Tuan-tuan sekalian, kalau siapa yang ada anak lagi tengah belajar di sekolah rendah, pastinya tahu. Tapi bila ada anak sekolah rendah pun baru tahu juga. 7 tahun mula belajar, darjah 1. 10 tahun kan darjah 3. Ia juga umur yang penting, darjah 4. Kerana kalau budak-budak yang di sekolah biasa, sekolah kerajaan, silibus kerajaan, umur 10 tahun darjah 4 ni, dia dalam kategori tahap 2. Tahap 2 kalau di sekolah maksudnya dah mula. Ada koko, ada perkemahan, ada macam-macam kelab. Tahap 2 di sekolah, jam 4, jam 5, jam 6 ni mulalah dia jadi pengawas itu, jadi pengawas ini. Dikira budak naik sikit dia punya darjat dia bila umur 10 tahun ke atas ataupun darjah 4. Di sekolah begitu, praktikal dia. Ada diistilahkan sebagai tahap 2. Bila sampai umur 10 tahun ataupun jam 4, jam 5, jam 6. Dan ini juga tuan-tuan sekalian apa yang Nabi ni letakkan tanda arahnya. Dalam hadis melibatkan mendidik anak-anak untuk solat pun sama. Nabi sebut pada usia 10 tahun boleh diambil tindakan kalau masih tidak solat. Sekarang pun Masya Allah, kita beranggapan itu usia yang penting untuk peningkatan anak dalam pendidikan. Ditarifkan sebagai tahap 2 di sekolah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka perbahasan berkaitan dengan 40 ini, untuk kita yang hadir dan dah sampai dah usia ini, terutama kalau yang memang tak otai dah. Saya yakin ada yang hadir ni bahkan dah 60 lebih, 70 lebih.
Maknanya daripada umur yang Allah sebut tu dah 30 lebih dapat kan. Allah sebut 40. Alhamdulillah Ustaz, saya nak dekat 70 dah. Itu nak kata tuan kena bersyukur sungguh-sungguh. Tiap-tiap kali bangun pagi tu kena urut dada tu. Alhamdulillah hidup lagi. Alhamdulillah bernyawa lagi. Zaman kita kan, kita betul-betul berada di zaman yang meninggal itu dah tak kira dah. Kena umur berapa, meninggal tu kena sampai umur 60-70, tak ada dah. Itu yang baru je berlaku 2-3 hari lepas. Junior saya. Seorang ustaz juga, tapi dia ustaz pejabat agama lah. Meninggal lah. Pada usia baru lebih kurang 30-an. Dalam keadaan dah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang Kajang, meninggal kat Kajang lah. Baru 2-3 hari lepas. Itu nak bagi contoh. Zaman kita betul-betul bila tuan-tuan terdengarkan berita kematian. Orang-orang yang sampai ajalnya, maka ingat itulah dia. Kita berada pada zaman yang benar-benar la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu tidak cepat, tidak lambat. Sampai masa dia pergilah. Balakau kalau kata baru 30-an dah sampai ajal, pergilah dia. Itulah almarhum. Junior saya di pengajian dulu, tapi dah pergi dulu. Baik, muslimin muslimat sekalian. Kata Allah SWT, dalam konteks sampai usia ini, diajarkan kita doa yang sangat mahal. Yang sangat baik tuan-tuan, usahakan untuk diamalkan. Kalau susah nak dihafal pun, boleh kita ambilkan ayat ni jadikan gambar. Ataupun tuan-tuan buka aja muka surat 504 Quran kita, bacalah pagi petang ke, bacalah sehari sekali ke. Kita hargai, appreciate doa yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam firman-Nya, qala, mereka yang sampai usia ini dan lebih, doalah, mintalah kepada Allah. Sebutkanlah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuan-tuan sekalian, Allah mulakan doa yang sangat-sangat bernilai ini dengan firman-Nya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah Tuhan, ilhamkan aku, bantu aku. Berikan fikiran kepada aku untuk aku sentiasa memanjatkan syukur ke atas segala nikmat-nikmat yang kau kurniakan. Ini yang pertama tuan-tuan sekalian, doa ni panjang. Mula daripada qala. Kalau tuan-tuan boleh nak tengok, amalkan, dia mula daripada qala sampai habis hayat. Doa yang Allah ajarkan untuk mereka yang sampai usia 40 tahun dan ke atas. Menariknya dimulakan doa ini dengan dipanjatkan syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah Tuhan, ilhamkan aku, betulkan fikiran aku untuk aku sentiasa memperbanyakkan kesyukuran atas segala nikmat yang kau kurniakan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kita nak sebut daripada doa ini, Allah mulakan dengan satu lafaz yang menarik. Ada pengajaran di situ. Iaitu firman-Nya auzi'ni. Auzi'ni kalau tuan-tuan lihat daripada maksudnya merujuk kepada ilhamkan. Ya Allah, ajarkan aku. Kan? Ataupun Ya Allah, lorongkan aku. Ya Allah, bantu aku. Perkara ini tuan-tuan, satu yang menarik yang kita nak sebut. Allah nak bagi tahu kepada kita. Hatta semudah-mudah berdoa. Yang boleh kita katakan berdoa ni tak ada apa yang susah je pun. Berdoa tuan-tuan, kalau siapa yang uzur, memang dah tak berapa nak kuat, tak angkat tangan pun tak apa. Tidak jatuh hukum wajib pun doa kena angkat tangan. Ustaz, saya dah paralyzed gini Ustaz, dah terbaring je. Doa tak angkat tangan tak apa, boleh ke Ustaz? Tak ada isu tuan. Angkat tangan dalam berdoa. Kalau memang tak mampu, tak ada masalah, doa je. Maknanya berdoa antara ibadat yang sangat mudah dan ringan. Sangat-sangat benda itu boleh dibuat bila masa pun. Kita sebut je. Tapi menariknya Allah mulakan doa ini dengan lafaz auzi'ni. Ya Allah Tuhan, ilhamkan aku. Berikan kekuatan dan kemahuan kepadaku. Maka di sini tuan-tuan, apa yang menarik kita nak sebut? Hatta seringan-ringan perkara pun kita tak dapat lari daripada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara pengajaran yang dikeluarkan oleh para ulama.
Jangan ada yang kita beranggapan hanya perlu pertolongan bantuan Allah pada benda yang besar-besar. Ada projek juta-juta kan. Oh, baru dia doa sungguh-sungguh. Ataupun ada masalah besar. Baru buat medical check up, terperanjat tengok, ya Allah, ada penyakit juga aku ni rupanya. Ni tuan-tuan, sekarang takat apa yang berlaku begitu. Ramai di kalangan kita hanya menganggap pertolongan dan bantuan Allah pada melibatkan benda besar. Ada projek yang nak dapat, ada masalah besar, penyakit, tiba-tiba musibah dan sebagainya. Sedangkan Allah ingatkan kita hatta sekecil perkara sekalipun. Bahkan tetap kita perlukan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni lah tuan-tuan. Kalau nak kata doa ni sesuatu yang mudah, minta maaf sebut. Ramai kita yang tak terdoa pun. Ramai kita hanya mengharapkan doa daripada imam. Itu pun kalau tunggu sampai habis kan. Kalau tunggu wirid dengan imam, doa dengan imam, adalah doa. Kau jenis yang sibuk panjang, tak apa sibuk pun tak tahu kan, lintang bukang. Bagi salam kedua, pom, terus cabut. Bagi salam kedua, pom, terus beredar aja. Allah Alam tak tahu bila doanya. Ini sebagai contoh tuan sekalian. Hatta yang sangat mudah ni pun ramai. Kita yang tidak ada kemahuan yang tinggi untuk melakukannya. Iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama ini kita nak sebut, sangat-sangat mengesankan. Bila Allah ingatkan kita, hatta pada perkara yang ringan dan mudah pun, jangan lupa untuk kita sentiasa mohonkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tuan-tuan, satu daripada perkara yang patutnya mengesankan kita adalah berdoa ni. Yang paling kerap berdoa ni siapa? Malu kita kan. Yang paling kerap berdoa ni antaranya Nabi kita ni, sallallahu alaihi wasallam. Wahal logiknya orang yang sangat makbul doa, patutnya Nabi lah yang macam kita. Kalau ikut logik kan, yang paling makbul doa ni lah patutnya doa jarang-jarang. Minggu sekali je doa. Sekali rap kan. Okey, minggu ni kita akan doa hari Jumaat. Sekali rap je. Berapa doa makbul? Maka tak payah minta selalu. Logiknya gitu kan. Tapi yang berlaku terbalik. Bahkan insan yang sangat mulia, yang doanya sangat makbul ni lah, sangat banyak dan kerap berdoa kepada Allah. Yang tak pernah doa siapa tuan? Kita lah tu. Saya di depan dia pun sama kan. Dia berjawab pun confident lain macam tu. Ya Allah ya Tuhan macam biasa, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kan macam order kat kedai mamak kan. Doa pun macam biasa aja. Nak kata kalau ada doa pun punyalah lekeh. Meminta kepada Allah pun sangat berkira. Itulah kita tuan-tuan sekalian. Yang kita lihat adalah hadis, bahkan tersangat banyak doa-doa yang dibaca Nabi SAW. Ada di antaranya sampai sebahagian kita beranggapan dia doa budak-budak. Saya sebutkan satu insiden, tak katalah insiden, satu kisah berlaku dalam satu kuliah saya. Bila kita sebutkan besarnya doa setiap kali bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sebut begitu dalam kuliah. Lepas pada tu ada yang tanya, Ustaz tak ada ke doa yang panjang sikit ke kan? Yang gah sikit ke? Ni doa bangun tidur, doa budak-budak Ustaz. Doa tadika ni. Jaga-jaga tuan. Macam mana kita boleh kata tu doa tadika? Dan kan bangun tidur itu sebenarnya hadis sahih. Sabda Nabi SAW. Yang maknanya asal doa bangun tidur itu adalah amalan Nabi. Bolehkah kita dianggap doa budak-budak tak layak untuk diamalkan untuk orang yang macam kita ni? Macam saya ni Ustaz, bagilah doa yang panjang sikit, yang power-power sikit. Dah doa bangun tidur tu doa yang tak power rupanya. Sebab apa? Sebab doa ni doa budak-budak. Ini dah tahap kita ada yang macam tu. Ini melibatkan orang yang selalu datang surau tu. Bukan cerita orang yang tak datang semayang. Bukan cerita orang yang tak beribadah kan. Orang yang datang beribadah pun begitu. Ada yang beranggapan sebagian doa ni lekeh taraf dia. Ini doa harian. Tak ada layak untuk diamalkan. Sedangkan itu asalnya daripada amalan Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan sekalian. Maka yang pertama ni kita sebutkan tadi. Allah memulakan doa ini dengan satu teguran secara tak langsung kepada kita. Auzi'ni. Ya Allah Tuhan, ilhamkan aku.
untuk aku istiqamah sentiasa berpanjangan dalam meminta kepadamu walaupun pada perkara-perkara yang mudah, perkara yang ringan. Dia satu tim yang saya nak kongsi. Ni kalau kita lihat perbahasan tasawuf, nak jadi kita kerap berdoa ni sebenarnya ada satu tip yang sangat unik. Kalau sesama kita kan, saya yakin ada yang hadir ni kan, kita boleh berbual sentiasa, topiknya tak pernah habis. Boleh jadi ada yang hadir ni dikarenakan kamcing sebab apa? Kamcing sebab kejiranan sama. Ustaz, kami dah duduk USJ 9 Ustaz, daripada mula-mula buka dulu. Atau boleh jadi tuan-tuan puan ada yang hadir ni daripada kawan sekolah dulu, kawan universiti. Ataupun ada sebahagian kita yang suami isteri tersangatlah matching sampai boleh borak tak habis-habis. Jadi tuan-tuan, kita ambil contoh. Untuk orang macam ni sebenarnya kalau kita fikir logik, apa punca tu? Pagi tadi jumpa dah borak dah. Kan main roh datang Al-Falah ni borak lagi. Asar tadi ya Allah borak lagi. Kita kan kalau jenis yang pencet ni, waktu paling panjang borak asar lah. Sampai kadang tu ada yang dekat pukul 6 baru habis. Dia sambung kat mamak borak. Ya Allah maghrib kan jumpa borak lagi. Memang dia punya isu tak habis-habis kan. Satu dunia dia boleh borak. Segala isu semasa dia boleh borak sebab apa? Ngam, terlalu ngam. Ini contoh tuan. Orang macam mana yang kita boleh buat gitu tu? Tersangat, orang kata kamcing, tersangat serasi. Sampaikan tak pernah bosan untuk berbual dengan orang yang sama. Wah, logik kita kan. Dah jumpa tadi, semalam pun jumpa, hari tu pun jumpa. Patutnya modal tu habis. Kan? Tak ada modal nak borak. Tapi lagi kerap jumpa, lagi tak habis-habis borak. Yang hadir malam ni pun sama kan. Boleh jadi tengah duduk dengan yang kamcing lah tu. Kan lepas isyak kan sambung borak. Tuan-tuan sekalian, itulah perumpamaan. Macam mana boleh jadi gitu? Dia berbual tak habis-habis. Wahal duk jumpa tiap-tiap hari. Menunjukkan bagaimana keadaan kita yang betul-betul serasi jiwanya sehingga boleh sentiasa berbual bersama-sama. Dan itulah yang kita tak ada. Dan minta maaf sebut, saya pun sama. Kita tidak ada keserasian begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kita tidak pernah beranggapan ia seumpama kita berdialog. Jadi doa kita formal kan. Ramai kita doa hanya baca apa yang dihafal. Ustaz, saya bukan apa Ustaz. Nak berdoa selalu kerap-kerap sangat ni tak banyak saya hafal Ustaz. Itu adalah doa jarang-jarang tu sebab tak berapa nak hafal. Itu isunya. Sedangkan berdoa dan tak ada masalah. Kalau tak berapa nak hafal yang bahasa Arab pun, sebut je lah yang bahasa Melayu pun. Buatlah tuan-tuan dialog apa pun dalam bahasa kita. Boleh belakang. Tapi kita menjadikan doa tu benda yang terlalu formal. Akhirnya tidaklah kerap kita berdoa macam kita berborak dengan partner kita. Macam kita berbual dengan sahabat kamcing kita kan. Tak habis-habis tajuknya. Kang jumpa besok bual lagi. Malam tadinya borak dah banyak dah kan. Nah ini contoh tuan kan. Tidak sampai ke tahap seperti kita bersama dengan orang yang kita serasi. Ada je topiknya. Ini antara apa yang saya kongsikan tuan-tuan sekalian. Tip yang saya sebutkan tadi. Menjadikan kekerapan kita berdoa itu salah satunya. Jadikan dia cara kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lepas pada ini, jangan lagi doa tu jadi benda yang formal. Tak berapa hafal pun yang bahasa Arab, tak apa, sebutlah bahasa Melayu. Macam kita berbual-bual, macam kita meminta kan, macam kita mengadu. Contoh lain kan, ada ramai kita yang suka mengadu dengan mak. Kadang dah tua-tua, dah berjanggut dia pun, kerja je telefon mak je kerjanya. Bapa nak mengadu. Mak gitu, mak gini. Bini ada kan, bukan tak ada bini. Tapi dia orang telefon mak. Nah, itu juga contoh tuan sekalian. Keserasian itulah. Mudah-mudahan, ia juga ada dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan kita sentiasa ada kemahuan yang tinggi untuk berdoa dan mengadu kepada Allah. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi kita lanjutkan tuan-tuan dan puan. Doa yang diajarkan Allah ni sangat panjang. Kita baru je masuk tentang mereka yang berusia 40 dan ke atas.
Doa istimewa yang diajarkan Allah kepada kita untuk diamalkan. Tuan-tuan dan sekalian, membandingkan diri kita dengan Nabi SAW, salah satu kekurangan kita, kita tak kerap, tidak banyak berdoa seperti baginda. Maka tip yang saya kongsikan tadi, satu cara untuk menjadikan kita selalu, kita minat, kita suka berdoa ni, iaitu menjadikan doa kita kepada Allah tu sebagai dialog. Bagi cara kita mengadu, macam kita mengadu dengan orang. Kita bila mengadu kan, dengan mak ke, dengan pasangan ke, dengan kawan kita kamcing kan, mana ada formal. Mana ada kita mula borak dengan Alhamdulillah. Haji berkhabar haji, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin. Kita peranjat haji tu kan. Engkau nak borak ke nak ceramah ni? Boleh pula borak dimulakan Alhamdulillah pula dah. Mana ada kan, kita telefon mak ke, bual dengan bini pun gitu. Mana ada tiba-tiba berbual dengan anak bini macam kan ceramah. Ada mukadimah pula. Maka dengan Allah Ta'ala adalah adabnya kan, kita jaga. Ada mukadimah di permulaan doa. Tapi dalam permohonan kita itu, jadikanlah seperti kita berdialog. Seperti mana kita berbual-bual dengan orang yang kita kasihi. Kerana dalam Al-Quran ni tuan ada contoh. Tuan-tuan boleh tengok kemudian saya sebutkan. Antaranya dialog yang sebenarnya doa. Iaitu Allah rakamkan dalam surah Maryam. Ayat yang keempat. Surah Maryam. Tapi doa yang kita nak cerita ni doa Nabi Zakaria. Boleh tengok ni tuan, cara baginda berdoa tu lain macam. Istilah budak-budak sekarang apa? Next level. Dia berdoa tu memang sangat menarik. Mintanya apa? Nabi Zakaria, tuan-tuan kalau siapa ingat kisahnya, baginda diuji Allah, salah satunya lambat dapat anak. Lambat sungguh-sungguh. Sampai kan baginda dan isterinya dah tua. Menariknya salah satu daripada dialog yang Allah rakamkan doa Nabi Zakaria, minta dapat anak ni macam mana disebut? Baginda sebut dengan lafaz yang unik. Iaitu asalnya firman Allah, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah. Ya Allah Tuhan. Ni doa anak-anak kan, doa anak zuriat. Tapi baginda sebut apa? Ya Allah Tuhanku. Aku dah sampai tahap tulang-tulangku pun dah lemah ya Allah. Kemudian kata Nabi Zakaria lagi, washta'ala ar-ra'su syaibah. Ya Allah Tuhan, begitu juga kepalaku dah penuh dengan ubat. Dan aku sampai hari ni tak pernah jemu meminta kepadamu untuk dapat anak. Tuan-tuan dan sekalian, ini contoh. Lafaz yang unik bagi dia gunakan dalam doa. Ya asalnya doa nak dapat anak. Kita tuan sampai hari ni, sampai malam ni kan, pukul 8.20 lebih kurang ni, berapa kali pernah dalam doa ke, munajat ke, dalam kita punya permintaan ke, dalam kitanya semayang malam kan, tuan-tuan minta kepada Allah, bila kali terakhir dan kita ada sebut perkataan ubat dalam doa? Ya Allah Tuhan, kepala aku dah penuh dengan uban ya Allah, tapi dosa aku banyak. Tak ada tuan. Mana dia sebut doa dalam doa kita uban kan? Ustaz, uban-uban lah kan, doa-doa lah, apa kena-mengena. Dia bukan masalah kena-mengena tuan, masalah itulah dia. Mengadu kepada Allah dalam bentuk yang seperti berbual-bual. Ini contohnya. Maka Nabi Zakaria sampai sebut, washta'ala ar-ra'su syaibah. Perkataan yang diguna sebenarnya bukan penuh uban. Tuan-tuan boleh tengok ni, perkataan washta'ala ni asal maksudnya menyala. Dalam bahasa Arab kan, obor, obor yang api tu, orang nak bawa obor tu, asal sebutannya sya'lun. Sya'lun obor. Washta'ala ni menyala. Baginda sebut perkataan tu, washta'ala ar-ra'su. Ya Allah Tuhan, kepala aku dah menyala dengan uban. Maknanya kepala dah penuh dengan uban. Tapi masih lagi belum dapat zuriat. Ini contoh yang menarik. Pada berdoanya baginda itu pun dalam bentuk yang berbual-bual. Dalam bentuk yang tidak formal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tuan-tuan sekalian, kita sedang bincangkan sebenarnya ayat 15 daripada surah Al-Ahqaf. Untuk mereka yang mencapai usia 40 dan ke atas, Allah ajar kita doa yang sangat-sangat bernilai dan berharga. Kalau boleh tuan usahakan untuk kita amal. Memang saya yakin kita tak hafal doa ni, boleh jadi baru pertama kali dengar. Tapi tak ada masalah, tuan boleh amalkan terus. Kalau ada masa,
Boleh tengok terus muka surat 5 atau 4 ataupun ayat 15 surah Al-Ahqaf. Yang Allah mengajarkan kita begitulah. Bagi hamba, salah satu yang menjadi pekerjaan kita sepatutnya memperbanyakkan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah ada masa kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang lain tentang doa istimewa ini yang kita baru je masuk sebenarnya. Kita baru je masuk doa ini yang insya-Allah ada umur. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk amal, tuan-tuan boleh terus amalkan. Untuk pengajarannya, kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.